Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bersama dengan Pak Haji dan TV Pak Haji. Alhamdulillah kita nak lihat lagi apa dia tanaman-tanaman herba yang ada pada hari ini. Sebelum itu ada dua perkara yang sering dikatakan orang kalau ambil ubat. Jangan makan nangka, jangan makan pucuk ubi kayu. Betulkah? Betul atau tidak? Mari kita ungkapkan bagi apa yang ada sebenarnya dalam nangka tu. Ini dia pokok nangka. Ya, alhamdulillah kita boleh tengok ni nangka, ini buahnya kita tengok dan sebagainya. Ini dah besar dah ya. Besar dah, kita tunggu saja dia masak sebagainya. Daun nangka ini sebenarnya mempunyai suatu hikmat yang sangat besar. Kalau kita masukkan ke dalam sup ataupun daging, maka daging akan jadi lembut. Sama seperti akar pandan, daun pandan, ya. Bagi mereka yang belum lagi mencuba frozen food Pak Haji, ayam pandan wangi, yang kita keluarkan itu, memang betul-betul isinya lembut dan sebagainya. Jadi begitu je. Daun nangka. Kenapa daun nangka boleh melembutkan daging? Itu satu persoalan, ya, yang cukup menarik. Apakah kerana getahnya yang warna putih ni, ataupun kerana dipanggil tanin di dalamnya, ataupun dia ada bahan-bahan aktif ingredient yang lain. Cumanya biasanya daun nangka ni selalu disebut orang untuk membuat dan membuang. Buang apa panggil tu? Buang ilmu. Dan sangka ini ini bukannya Pak Haji nak ajar, nak tunjuk dia telah digunakan pada masa dulu. Ini bukannya nak cerita nak buang ilmu dengan daun nangka pula. Beginilah. Daun ini mesti jatuh, dia mesti tidak boleh terlungkup begitu. Dia kena macam tu. Baru dia ambil begitu. Keluar kaca, keluar semua jenis susuk yang digunakan. Tak kira lah susuk apa. Susuk emas, susuk kayu, susuk tembaga, susuk macam-macam susuk lah. Letak dan sebagainya. Macam mana pula, soalan yang kedua, daun nangka boleh keluar susuk? Yang awal tadi, macam mana daun nangka boleh melembutkan daripada daging yang keras? Macam mana pula boleh keluarkan susuk? Nanti ikut jawapannya daripada TV Pak Haji. Sebelum itu, Pak Haji nak bawa dulu kita lihat
Satu pokok lagi iaitu satu buluh ya. Satu bambu. Sebelum tu kita tengok ni pokok mengkirai. Pokok mengkirai ni yang tumbuh begitu banyak sekali pokok mengkirai ni. Ni dibuat untuk makan rusa, makanan rusa. Rusa paling suka ni. Dan insya-Allah jangan lupa nanti ke tempat peternakan rusa Pak Haji di Yan, Kedah. Tengok macam mana Pak Haji makan daun mengkirai. Daun mengkirai ni kan tumbuh banyak, cuba tengok. Seolah-olah daun mengkirai tumbuh untuk makanan rusa. Itu di antaranya daun mengkirai. Jadi boleh kita kembangkan ya. Ini tengok di sini. Ni daun mengkirai ni. Ini lagi. Ini masih kecil lah. Kalau dah besar, tentu dia jadi pokok yang tinggi, rindang dan sebagainya. Ini mengkirai lagi. Tengok mengkirai. Ni mengkirai. Itu di antaranya. Kita tunggu dia besar, kita boleh buat untuk bermacam jenis ya. Untuk makanan rusa lah khususnya. Jadi kalau kita pelihara rusa tak susah lah kita sebenarnya menyiapkan makanan. Kalau sapi, kalau kambing, napier lah. Napier grass, rumput gajah. Kita tak payahlah. Pakai ini saja. Sudah terbaik dan sebagainya. InsyaAllah nanti satu hari selamat datang ke Yan. Agrotourism. InsyaAllah bersama-sama dengan kita. Baik. Sebenarnya Pak Haji nak cerita pasal apa ni? Nak cerita pasal pokok ni. Pokok ini ni. Dah banyak kali dah yang Pak Haji ceritakan pokok ni. Ni adalah sejenis buluh. Ada di mana? Di utara saja. Buluh yang ada di utara saja ni. Banyak-banyak buluh. Tahu tak apa nama buluh ni? Nama buluh ni buluh mata air. Buluh mata air. Namanya mata air. Tempat Pak Haji. Tempat Pak Haji buluh. Ini pun sama juga. Iaitu melembutkan. Berfungsi untuk melembutkan apa? Melembutkan dan memecahkan batu karang. Batu karang. Batu karang dalam empedu. Batu karang dalam pundi kenci. Kita ambil dia, akarnya itu, kita rebus. Lalu kita minum bersama dengan RO Plus. Satu mineral RO Plus. Hancur batu karang tersebut. Bukan hanya sekadar itu, asid urik pun hilang. Ya, jadi oleh sebab itu Pak Haji tidak percaya. Tak percaya kalau orang kata rosak buah pinggang, kencing berbuih, harus guna mesin hemodialisis. Pak Haji sampai hari ini tak percaya. Kalau mereka mencoba RO Plus, bismillah dengan herba Malex daripada ini. Bambu ni, bambu C, jenis daripada jenis ini dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Pasti ada ubat. Jadi cuba kita lihat hari ni mesin hemodialisis diguna banyak tempat-tempat yang kita buka. Tapi kenapa tak mau ambil ni? Kenapa tak mau ambil daripada bambu ini, Malex sebagainya? Cuci dia dengan RO Plus. Bukan air RO, bukan. Itu reverse osmosis water, bukan. Itu mineralnya kosong, ini mineralnya banyak. Jadi oleh sebab itu maka kita kena gunakan itu. Itulah dia sebahagian daripada khazanah yang Allah Ta'ala ciptakan khususnya untuk kita. Ya, yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Baik, Masya Allah. Dan herba seterusnya, ini dia satu lagi herba yang tak diketahui orang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Pak Haji nak bawa kita lihat. Ni pokok apa ni? Ini tu memfokuskan betul-betul orang Malaysia panggil kesinai. Indonesia panggil serut. Pak Supri ingat pokok serut ni? Pak Supri Jakarta, apa khabar hari ni? Ini pokok serut. Pokok serut ini adalah obat yang terbaik yang dijadikan untuk apa? Biasanya untuk angin dan untuk masalah cacing dalam perut. Ya. Biasanya pernah tak kita lihat bagaimana seekor kambing, seekor sapi bila dia melahirkan anak, dia akan pergi makan daun ni. Sebab apa? Nak elakkan berkembung. Sebab penyakit yang akan berlaku kepada kambing atau sapi yang banyak mati kerana kembung. Jadi kita lihat daripada apa yang dimakan oleh kambing untuk elakkan kembung, apa yang dimakan oleh sapi untuk elakkan kembung, maka kita juga gunakan yang sama. Daun serut ni, daun kesinai ni. Baik. Bagaimana dalam bentuk kajian sains? Dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Mungkin ada doktor, mungkin ada ahli-ahli nutrisi. Cuba dengar betul-betul ni. Pak Haji nak cerita. Pak Haji orang kampung je. Tapi nak cerita berdasarkan sains.
Baik. Sebelum itu, tahu tak kita apa nama renet? Apa dikatakan renet? Renet itu ialah satu bahagian ataupun sesuatu bahan yang ada dalam perut anak sapi, anak kambing. Bila sapi itu, anak kambing sapi menyusu atau anak pada kambing itu menyusu, maka susu itu tidak jadi asam, dia tak jadi masam dalam perutnya sebab ada renet. Jadi sebab itu ketika kita buat cheese, nak buat cheese, awas tu cheese yang kita makan tu, ya. Cheese yang kita makan itu ialah susu. Susu yang telah membeku. Kenapa susu itu menjadi beku? Sebab ada renet. Orang di Mesir, di negeri Arab dulu, biasanya menyimpan susu di dalam tas daripada kulit anak kambing. Bila mereka berjalan, mengembara, naik unta, bila mereka sampai suatu tempat, tiba-tiba susu itu membeku. Maka itulah nama cheese. Soalannya bukan kerana daripada beg yang mereka bawa itu, tetapi renet daripada kulit anak kambing tersebut, kulit anak sapi tersebut. Jadi renet itu diambil untuk membuat cheese. Soalannya, mana ada orang Islam yang sembelih anak kambing, anak sapi untuk mendapatkan renet? Kalau tidak ada renet, maka cheese tidak boleh dihasilkan. Jadi oleh sebab itu, bila kita kata cheese, memang kita kata cheese itu halal. Memang halal. Tapi nak membekukan cheese itu dengan susu gunakan apa? Renet. Renet ambil daripada mana? Kalau kita tak ambil daripada anak sapi atau anak kambing yang disembelihkan bawah pada 1 tahun. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita ambilnya, sembelih atau tidak? Kalau renet itu yang digunakan itu tidak disembelih, berartinya cheese kita juga tidak halal. Cheese kita juga tak halal. Jadi oleh sebab itu, apa dia pengganti kepada renet? Ini dia. Daun pengganti kepada renet. Namanya daun kesinai. Jadi daun kesinai inilah yang kita ambil khususnya untuk membekukan susu. Membekukan susu untuk membuat cheese. Jadi pokok ini bisa dipotensikan untuk membekukan susu menggunakan ini. Daun ini. Jadi kita bisa mengeluarkan cheese yang halal, bisa mengeluarkan cheese yang berasalkan daripada herba. Masya Allah. Susu kerbau, susu sapi kita dapat buat dari menggunakan daripada daun kesinai. Jadi oleh sebab itu daun kesinai sangat-sangat digunakan. Di samping itu juga daun kesinai ini juga boleh digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Caranya kita ramas dalam air, kompres di kepala. Akan turunlah darah tingginya itu. Tapi awas, jangan guna terlalu banyak. Nanti jadi hipotensi. Hipertensi jadi hipotensi. Subhanallah. Pokok ini dikenali sebagai kesinai. Di Indonesia dikenali sebagai serut. Pokok serut. Serut. Itulah bahasa Indonesia. Masya Allah. Baik. Soalan yang pertama tadi, Pak Ji nak jawab balik ni. Kenapa nangka kita tak boleh ambil? Ya, banyak orang pantang nangka. Yang kedua, soalan yang kedua, kenapa ubi kayu, singkong, tak boleh kita ambil? Kalau singkong, kita tahu ini ada pokok singkong. Ya, ini adalah pokok singkong. Ini adalah pokok singkong. Kita tahu bahawa singkong ini mengandungi cyanida. Jadi kita pun tak boleh ambil kecuali kita rebus. Kita celurkan, hilangkan dulu racun cyanidanya. Bagaimana pula dengan nangka? Nangka ini kalau kita ambil, dia jadi masalah angin. Masalah angin, masalah pencernaan. Kalau dia jadi masalah angin, berartinya dia ganggu nanti pernafasan. Jadi oleh sebab itu, nangka ini tidak dicadangkan diberi kepada orang yang ada masalah pencernaan. Ya, masalah pencernaan. Jadi sebab itu, maka Pak Ji sebutkan dekat sini bahawa nangka dan juga pucuk daripada ubi kayu ini tak boleh diberi pada orang yang ada masalah pencernaan. Masya Allah. Baik, jika kita nak bagi juga bagaimana? Caranya. Iaitu kalau kita bagi juga, yang ni mesti dah dicelur dalam air terlebih dulu. Subhanallah, kita dapat menanam banyak dekat sini
Dan kita boleh gunakan pucuknya yang lembut. Gunakan pucuk. Ni. Pucuk yang lembut ni. Dicelur dan kita makan. Apa khasiatnya? Dia pelawas. Tapi kena celur dulu. Ya, itu adalah di antaranya. Dan kita boleh menanam ini untuk diberi makan kepada ayam. Ya, dan boleh dijual sebagai kerepek. Jadi cuba kita lihat ni. Masya Allah. Ya, boleh hilang di dalam hutan ini. Cuba tengok. Pak Haji boleh hilangkan diri. Boleh hilangkan diri dalam hutan ni. Dan Pak Haji nak sebutkan bahawa di sinilah rahsianya bagaimana seorang itu boleh dapat hasil yang banyak daripada pertanian. Ubinya kita boleh guna untuk membuat kerepek. Ubinya boleh digunakan untuk makanan ayam. Dan daunnya boleh kita gunakan untuk makanan ayam. Dan pucuknya boleh digunakan sebagai ulam-ulaman. Batangnya ini jangan kita buang. Ya, jangan juga kita buang. Tanam semula. Replanting, tanam semula. Jadi bila kita tanam semula, kita akan terus ada sebagainya. Baik, kalau kita tengok di depan ini juga ada apa kita panggil pokok kunyit hitam. Pokok kunyit hitam. Tetapi kunyit hitam ni dia lebih sesuai dengan kawasan bukit. Kalau kita tengok di sini kawasan rendah. Kawasan rendah itu kalau kita menanam, ini nampak serangga dia banyak. Dan dia kawasan yang agak panas. Kunyit ni dia tidak mahu kawasan yang itu terlalu panas. Yang terlalu panas ialah itu. Kalau kita boleh lihat dekat situ, mari kita sama-sama kita lihat. Dekat situ ialah penanaman nenas. Nenas moris. Itu boleh kita menanam di tengah-tengah panas. Dan dia nak dapatkan hasil buah yang begitu manis, insya-Allah. Jadi kalau dia punya yang lain ini, ini juga kita boleh menanamnya. Ini adalah pokok rosella. Ini ada satu benih pokok rosella. Ni. Dan pokok rosella atau rosella ini ada dua jenis. Satu jenis kampung dan yang satu lagi jenis jenis daun banyak. Satu lagi yang buah banyak. Kita cari yang buah banyak. Tapi kalau yang daun banyak ni pun jadi obat. Dia mengandungi vitamin C yang tinggi. Okey, apapun yang nak Pak Haji ceritakan bahawa herba-herba yang boleh tumbuh di mana saja, kita yang kena membentuk environmentnya. Jangan pernah berasa menyesal berada di atas bukit. Jangan pernah berasa menyesal berada di lembah. Bukit dan lembah ada dua-dua penciptaan Allah. Kitalah yang diberikan akal oleh Allah untuk menjadikan tempat itu menjadi potensi ataupun tidak menjadi potensi. Ayo, mari kita lihat lagi bersama-sama dengan Pak Haji. Okey, semalam Pak Haji telah tunjuk satu pokok yang digunakan, iaitu rumput kapal terbang, digunakan untuk mendapatkan hormon. Ini satu pokok lagi yang boleh kita gunakan. Ini dia. Untuk POC. Ini dia, boleh digunakan untuk POC. Jadi, kita ambil yang ni, 11, 1, 14. Ingat sifir itu. 11 kilo. Ini, 11 liter air. 1 gula merah dan 14 hari. Ni pokok ni. Lihat. Apa nama pokok ni? Apakah dipanggil nama apa? Bordotan. Betulkah bordotan ini? Ini yang bunga dia. Kita lihat begitu. Ya, yang warna ini yang sebagainya dia bau wangi sikit. Itu di antaranya kita gunakan yang ni. Ya, ingat ya. Ini boleh digunakan khususnya untuk menjadi hormon, ubat hormon dan sebagainya. Masya-Allah. Baik. Ayo kita berjalan lagi, kita tengok apa herba yang dapat kita lihat di sini. Ini dia di antaranya. Ini dia punya bambu yang Pak Haji sebutkan. Ini pokok mengkira yang besar. Ini mengkira yang besar. Dah boleh kita beri makan pada rusa. Rusa organik. Nanti ambil sate rusa organik Pak Haji. Makan pokok mengkira itu saja. Masya Allah, Masya Allah. Itu pokok bambu yang besar. Masya Allah, sangat-sangat besar ya. Ni. Pak Haji dah menceritakan dulu. Yang ini dulu boleh direbus untuk asam urat, untuk gout. Ini saja. Ya, kita gunakan. Ya, baik, insya-Allah itu adalah sebagainya. Baik.
Dan ini ada satu lagi pokok ni, Pak Haji nak tunjuk. Ada 2 pokok ada kat tepi ni. Boleh difokuskan. Ini pokok ni. Ini kita panggil setawar hutan. Yang ada bentuk bulatan begini. Daunnya ini. Ini digunakan untuk racun ular. Kalau kita ambil batangnya, tumbuk. Ditempelkan di tempat kena racun ular tersebut. Ini antidot, anti racun. Pokok ini dipanggil setawar hutan. Setawar, menawarkan. Penawar hutan. Ya, Masya Allah. Ini ialah pokok Tetrasira indica. Pokok memplas yang telah kita ceritakan. Memplas ini digunakan akarnya itu untuk memecahkan batu karang. Itu dia, tengok. Ini kena menggunakan tenaga. Tenaga ni dia panggil tenaga luaran, bukan tenaga dalam. Tenaga luaran. Lihat cara dia. Tengok ni. Bismillah, ya Allahu Akbar. Pegang macam tu. Oh, naik. Kita minta tolong. Okey, baik. Bismillah. Pakai tai kuat. Oh, tak naik juga ya. Jadi, walaupun kecil rupanya, dia bukan mudah untuk kita tertarik. Itu sebenarnya nak kita cerita. Pokok kecil, jangan disangkakan mudah. Dia susah sebenarnya. Tapi kalau kita kuat-kuat betul-betul, boleh naik ni. Kena guna ilmu. Nanti kita panggil ahli dia. Ahli dia, Abang Wan kita. Abang Wan kita. Tengok, walaupun kecil, Abang Wan, tengok mempunyai kekuatan yang luar biasa. Abang Wan berhati-hati. Allah. Masya Allah. Putus. Tak apa. Kalau putus pun tidak jadi permasalahan. Dia boleh jadi obat untuk pecahkan batu karang. Ini pokok memplas. Tetrasira indica, yang ini pokok setawar hutan. India. 2 obat ini berada di dalam hutan-hutan kita. Tapi tak ramai orang yang mengetahui. Jadi oleh sebab tu, jom. Ayo kita lihat lagi beberapa jenis herba-herba renek yang ada di sini. Masya Allah. Okey. Ini masih lagi pokok mengkirai yang begitu banyak. Pokok mengkirai. Ini adalah sejenis pokok tutup bumi. Namanya Calapogonium. Calapogonium ini sejenis yang kita panggil Puraria. Puraria merifica. Puraria lobata. Ini ada di Chiang Rai. Yang tempat kita ni Puraria hanya menanam di kawasan sawit. Tidak ada ubi. Malaysia tak ada ubi. Indonesia pun tidak ada ubi. Yang ada di Thailand. Di Chiang Rai, kawasan sejuk. Namanya Puraria. Inilah pokok tutup buminya. Masya Allah. Ubinya sama seperti ubi apa? Seperti ubi singkong, bukan ubi singkong. Seperti ubi apa tu? Ubi keledek. Ubi ketela. Sama seperti ubi ketela. Itu dah yang kita buatkan Puraria. Ya, salah satu daripada herba kita. Masya Allah. Baik. Okey, ini pokok meniran juga ada di sini. Oh, Masya Allah ya. Banyak sekali herba-herba ada di sini. Ini meniran. Tengok. Itu dia. Ya, Alhamdulillah. Kita tengok. Dan meniran ini sama-sama seperti Pak Haji kata. Sama juga pokok mempelas untuk memecahkan batu. Sama juga dengan meniran. Ini dah. Yang penting kedua-duanya adalah untuk ginjal. Sebab itu Pak Haji sebutkan, kalau kita kenal herba-herba ini dengan izin Allah, tak perlulah kita buat hemodialisis. Tak perlu buat hemodialisis. Yang paling penting RO plus. Ambil bersama dengan malat, insya-Allah. Ini pengalaman hidup Pak Haji sendiri. Dulu ayah Pak Haji pun hampir buat mesin hemodialisis ini. Tapi alhamdulillah dengan malat saja, ya, alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dengan izin Allah. Jadi masya-Allah. Baik, Pak Haji kira cukup setakat tu. Pengalaman kita masuk ke dalam kebun-kebun dan hutan-hutan sikit ni. Nak bagi tahu sini banyak nyamuk sungguh, ya. Jadi kita tak boleh duduk lama-lama tempat nyamuk ni. Kita kena keluar segera. Okey, terima kasih. Apapun Pak Haji bersama dengan Pak Haji, terima kasih bersama dengan TV Pak Haji. Kita bertemu lagi besok yang lebih mencabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sekarang sudah masuk ke episod kita dalam kitab Riyadhah. Sebanyak mana keringat kita keluar, banyak itulah herba dapat kita serap bila kita makan. Jadi masalahnya, orang ni dia tak mau Riyadhah, dia ambil herba. Macam mana herba nak berkesan? Macam mana dia nak Riyadhah, dia duduk tidur saja di atas tilam, nak jalan pun tak boleh. Jadi sebab itu gerak-gerakkan dulu ya. Gerak-gerak dulu. Apa yang boleh gerak? Okey, kita mulakan Riyadhah bersama dengan senam orang tua-tua. Senaman tua-tua. Orang tua-tua. Okey, mula. 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita ikut set kita. Angkat tangan. 1, 2, okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, okey, 10. Itu senaman orang tua-tua. Nak bagi pernafasan ni bagus. Cuba tengok orang tua-tua, jalan dia tak jadi biasanya. Ketiga, macam tu. Macam tu, kita buka dia macam tu, tolak gitu. Tahan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan saja. Okey, ke depan lagi, tapi arah yang berbeza. Okey, buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Tu 2 kali ya. 3. Semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, seterusnya gitu. Jadi 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahan. Baik, sudah itu, tengok macam ni. 1 di belakang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian sudah tu, tengok sini. Kita punya tangan. Ni. Jangan beri kaku di sini. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa sini dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah. Menghilangkan kaku di sini. Makin kita berusia tua, sini makin kaku. Perjalanan kita makin perlahan. Macam tuan macam tu. Kita berputar gitu. Gitu. Kita sudah tak tangkas lagi. Gitu. Tak gitu. Gitu. Jadi sebab apa? Dia mudah mula jadi kaku. Keras di sini. Jadi sebab itu kita gerak-gerakkan. Dah, kita selesai ni, Riyadhah ni, pegang. Pinggang kita pula jangan jadi kaku. Kita mulakan dengan duduk. 1 ke bawah. Okey, 1 ke bawah. Okey, bangkit. 2 ke tepi. Ya. Betul kan? Tarik nafas. 3. Begitu. Ya, kita kangkangkan sikit. Itu begitu. Dan kita betul begitu. Itu adalah antaranya. Baik. Kemudian daripada step ini, maka kita buat apa? Step apa yang seterusnya? Siapa boleh ingat macam mana? Ingat yang macam ni. Letak tangan depan. Tangan depan. Ini macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 10. Habis sudah siri yang pertama, senaman tua-tua. Senaman orang tua-tua. Jadi insya-Allah ikut lagi esok step yang kedua dalam bentuk bentuk begini. Lihat. Yang ni bentuk senam pernafasan. Tengok macam tu, tarik nafas, itu bawah begitu. Gitu. Nanti besok kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.